Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua orang. Apa khabar hari ni? Sihat ke? Saya pun nak ucapkan selamat hari raya. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk bersama saya dalam sesi tele sokongan psikologi. Okey, baiklah. Pada hari ini saya nak memberikan kata talk lah kot. Yang bertajuk tekanan dan burnout. Tekanan dan burnout khusus untuk guru-guru pendidikan jasmani. Okey. Terima kasih. Okey, baiklah. Sebelum tu nama saya Mazzatul Azwar binti Muhammad Kusaini. Saya merupakan kaunselor pelatih UMT. Okey, baiklah. Talk saya ni adalah saya ada talk saya ni saya ada refer pada satu jurnal lah. Satu jurnal ni bertajuk Hubungan Tekanan Kerja dalam Kalangan Guru-Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah di Daerah Kota Kinabalu, Sabah. Okay, jadi apa yang saya nak kongsikanlah dengan tuan-tuan perempuan pada hari ini, yang mana sebenarnya kajian dah ada, jadi memang orang kata ini adalah satu isu. Okey, berdasarkan artikel ni juga dah ada kajian-kajian lepas yang turut kongsikan tentang tekanan kerja dan burnout terhadap guru dan juga guru pendidikan jasmani itu sendiri. Okey, baiklah, kita proceed pada seterusnya. Okey, dalam jurnal tu juga isu yang pengkaji tu nak kaji adalah dia nak kena pasti tahap tekanan kerja dengan burnout guru-guru pendidikan jasmani, dan nak tahu juga dia nak kena pasti hubungan antara tekanan kerja dengan burnout guru-guru tersebut. Apa hubungan antara kedua-dua tu? Okey, responden yang diambil adalah seramai 136 orang. Agak ramai tu kan. Bukan satu jumlah yang sikit. Nak kumpulkan orang tu pun bukan senang saya rasa. Menurut jurnal ni, dia lakukan kajian ni adalah pada masa pandemik. Jadi, lagilah saya rasa agak susah lah nak cari orang tu berdepan. Jadi diorang terpaksa menggunakan cara soal selidik dengan bagi Google Form untuk diorang isi. Okey, baiklah. Saya sambung semula. Okey. Hasil daripada kajian tersebut mendapati bahawa tekanan kerja tu dia di bawah skala kerana pelajar, beban tugas dan penghargaan. Tekanan dan burnout guru tu berada pada tahap sederhana rendah. Okey, bagi kekangan masa pula sederhana tinggi. Ada sederhana rendah, ada sederhana tinggi. Okey, pada tahap burnout pula. Tahap burnout tu pula pada skala keletihan emosi adalah rendah, dipersonalisasi sederhana tinggi dan percayaan peribadi adalah lemah. Jadi nampaklah beza-beza dia. Okey. Baiklah, seterusnya dalam kajian tu jugalah isu utama dia adalah profession perguruan ni boleh katakan lah, memang nampaklah satu kerja yang sangat mencabar, profession yang sangat-sangat mencabar. Mana-mana guru pun, bukanlah terhad pada guru pendidikan jasmani je. Kan, faham kan? Kalau kita tengok guru macam penatnya, macam banyak sangat kerja diorang. Buat itu, buat ini. Okey. Guru-guru ini, guru-guru pendidikan jasmani ataupun guru-guru lain, saya boleh katakan, terdedah dengan tekanan dan burnout disebabkan oleh beban tugas, serta masa kerja berterusan, sama ada kat sekolah atau dekat rumah. Dah ada kerja kat sekolah memang kerja. Tak siap bawa pula dekat rumah. Bertambah-tambah dah. Lepas tu dekat rumah dah masa dengan family pula. Jadi macam orang kata banyaklah kerja tu, terasa beban tau. Okay. Baiklah. Hasil kajian luar negara tentang tekanan dan burnout, saya nak kongsikan sikit lah. Menurut Waterford 2019, hasil kajian di 7 sekolah luar badan di Tenggara Ohio, 25% guru dia anggap kerja diorang sangat terbeban dan sangat memberi tekanan pada diorang, dan 46% pula cakap bahawa diorang rasa sangat tertekan sepanjang tahun persekolahan. Jadi sepanjang sekolah, sepanjang tu diorang tertekan. Macam ni kajian betul ni. So macam
teruknya tekanan sampai sepanjang tahun dia orang rasa. Okey, dan dia cakap juga ini menjadikan profesion perguruan ni sebagai satu pekerjaan yang memberi tekanan tinggi di Amerika Syarikat. Saya rasa bukan kat Amerika Syarikat je. Saya rasa semua tempat pun mana-manalah kerja jadi cikgu memang sangat berat lah. Nak hadap kerenah murid lagi dengan kerenah sekolah lagi. Okey, kita sambung pada seterusnya pula. Kenapa? Kenapa dia jadi satu persoalan? Tekanan kerja burnout ni kenapa? Okey. Sistem organisasi sekolah selalu mengalami macam-macam masalah dalam nak jaga hubungan baik ni antara pemimpin sekolah dengan guru-guru tu sendiri. Okey, dengan pengurusan pendidikan, semua orang ada job masing-masing. Jadi fahamlah macam bila kita dah terlalu banyak kerja, hubungan baik tu pun kita kena seimbangkan. Jadi macam saya sendiri lah rasa benda tu macam bukanlah satu benda yang mudah, dia macam satu benda yang agak susah. Okey, antara isu lah yang macam famous dalam kalangan guru menurut kajian tersebut adalah ketidakhadiran guru, guru lewat masuk kerja, guru tak serius dalam pengajaran, kok memang kerja guru, disiplin guru dan kemajuan sekolah sendiri. Okay. Isu-isu dan masalah yang berlaku yang saya sebutkan tadi disebabkan guru sendiri rasa terbeban dengan tugas-tugas lain. Tadi pun saya dah sebutkan macam dekat sekolah dah tugas dia, dah masuk dekat dah kerja tak siap, pergi balik rumah kerja lagi, macam banyak sangat kerja. Memang banyak pun. Saya sendiri pernah jadi seorang guru, jadi saya sendiri rasa macam anak murid saya sikit-sikit kecil-kecil, tapi macam susahnya saya nak handle. Ni kan lagi guru-guru yang kena handle kerana pelajar yang besar-besar tu kan, saya tak tahulah nak cakap macam mana. Okay, saya sambung semula, maafkan saya. Okay, isu dan masalah berlaku sebab guru tu terbeban dengan tugas-tugas lain. Macam kutip yuran, kemaskini kehadiran pelajar. Macam cikgu sekarang kita dengar kan, apa-apa data kena letakkan dalam web. Ada macam SAPS ke kan, ada pernah dengar kan untuk Malaysia punya kan. Okay, lepas tu kemaskini kehadiran pelajar dalam aplikasi pangkalan data murid. Laksanakan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan koko. Menyediakan laporan kemajuan pelajar. Macam tadi tu aktiviti jasmani tu yang kena buat, saya tak ingat lah penama, tapi yang kena pantau murid lah buat ujian sekak nama dia, yang tu lah. Guru kena buat yang tu, kena jaga yang tu. Lepas tu sukan dan koko tu hari sukan lagi, persatuan lagi. Kerana kita nampak murid dah penat sangat lah, tapi sebenarnya guru tu pun lagi penat. Dan lagi guru pendidikan jasmani, masa hari sukan lagi ada orang sibuk, masa persatuan pun ada orang sibuk. Bukan guru jasmani sahajalah, saya rasa semua guru memang sibuk sangat kan. Macam saya sebutkan tadi, banyak lagi tugas-tugas luar. Bukannya mengajar je, mengajar dah memang tugas dia, perkara-perkara lain lagi yang dia nak kena buat. Okey, lagi dan last sekali adalah membimbing pelajar bagi memajukan pelajaran. Yelah dah tugas guru kan, mestilah dia kena pantau murid dia, kena nak pastikan anak murid tu jadi lebih baik lah. Okey. Bila dah banyak sangat kerja kan, bila tu beban, ini menyebabkan mereka rasa burn out dan akhirnya hilang motivasi. Nampak tak, bila dah kerja banyak sangat kan, motivasi tu pun hilang. Okey. Sekarang saya nak masuk pada tekanan kerja pula. Apa maksud tekanan kerja tu sendiri? Okey, tekanan kerja ni asal nama dia daripada perkataan Latin stingere. Saya tak reti sangat nak sebut dia, tapi saya boleh bukakan untuk bagi anda dengar macam mana kejap ya. Stringere. Stringere. Macam itulah bunyinya lebih kurang. Saya pun tak reti sebut, saya bukan orang Latin. Okey, bermaksud tekanan kerja tu sendiri bermaksud penderitaan mental dan fizikal. Okey, ia dimaksudkan sebagai beban kehidupan yang dialami oleh pekerja yang melakukan kerja bukan spesifik kerja diorang. Okey, contohlah pekerja yang melakukan pekerjaan luar bidang dan kemampuan. Okey, maksudnya mereka bukan kerja diorang yang sebenar. Diorang ada kerja lain dan itu bukan satu bidang diorang dan bukan juga bawah kemampuan diorang.
Dan itu menyebabkan individu tu tak dapat nak buat kerja dengan baik. Yelah, bila bukanlah satu kepakaran diorang kan, tiba-tiba diorang kena buat. Nak orang kata nak dapat cope dengan kerja tu macam bukan senang lah, ambil masa sendiri. Bukannya sekejap nak cakap nak mahir kan. Okey, lepas tu lagi satu contoh tekanan kerja ni daripada Zaid 2015. Dia kata salah satu desakan atau imajinasi seseorang yang disebabkan oleh tidak balas emosi yang tak menentu. Dia katakan benda ni adalah normal untuk orang yang kerja-kerja. Untuk dapat tekanan kerja benda ni normal. Tapi walaupun normal, jangan ambil benda ni sebagai satu benda yang normal, tak apa, tak boleh. Masih juga kena jaga dan anggap benda ni adalah serius. Sebab apa? Okey, mari kita tengok pula apa pula maksud burnout pula. Okey, sebelum tu saya nak cakap jugalah, individu yang mana-mana individu pun, bukan guru-guru aja, memang akan yang sentiasa sibuk tu memang akan rasa tekanan kerja tu. Macam student, macam saya sendiri student, rasa tekanan sebagai seorang student. Ni kerja, memang tekanan kerja tu lain lah dengan student punya tekanan. Student tekanan dia assignment, exam. Tapi bila kerja ni, saya tak boleh cakap lah. Sangat macam sebab itulah dia punya kajian tu mengatakan bahawa tekanan tu berada pada tahap sederhana tinggi. Agak tinggi ya. Okay, baiklah. Stres yang tak dibenung dari awal boleh datangkan kesan buruk ke atas mental dan fizikal seseorang. Nampak tak? Bila kita tertekan tu, dia bukan bagi kita efek daripada segi fizikal je, daripada mental pun dapat je. Sebab tu saya kata kita tak boleh pandang benda ni sebagai satu benda yang remeh, tak ada apa, tak boleh pandang macam tu. Okey, Azmi 2005 mengatakan penyebab berlakunya tekanan kerja antaranya adalah sebab bebanan tugas, kurang masa nak berhubungan dengan rakan kerja, lepas tu kualiti penyelesaian yang lemah. Jadi banyak jugalah faktor yang menyebabkan tekanan kerja tu sendiri berlaku. Okey. Ini macam menarik sikit ni. Saya baca pun macam terkejut. Menurut Zafi 2019, berdasarkan data dari kajian bahagian psikologi dan kaunseling, Kementerian Pendidikan Malaysia, seramai 48,259 guru mengalami stres pada tahap sederhana tinggi. Wow, 48,000 tu bukan satu jumlah yang sikit tau. Ramai sangat-sangat 48,000. Nampak tak? Bila orang buat kajian ni memang dapat buktikan, memang terdapatnya stres pada tekanan kerja dan burnout memang dapat, memang ada. Sebab tu saya cakap tak boleh pandang remeh. Okey, baiklah. Sekarang ni saya rasa suka sebab kita nak masuk pada part kita nak tahu apa maksud burnout tu sendiri. Dari tadi asyik cakap pasal burnout. Apa benda burnout ni? Okey, saya ceritakan sikit-sikit jadi anda boleh tahu apa maksud burnout tu. Okey. Apa itu burnout? Burnout adalah satu keadaan emosi, mental dan keletihan fizikal yang disebabkan oleh tekanan berlebihan yang berpanjangan. Okey, situasi ini terjadi bila diri diselubungi kesedihan dan tak dapat memenuhi keperluan diri atau terlalu banyak tekanan kerja dalam jangka masa yang panjang. Okey. Jadi burnout ni bukanlah satu perkara yang boleh jadi dalam masa yang singkat. Okey. Dia jadi sikit, kumpul. Sudahnya dalam jangka masa yang panjang, dia jadi burnout. Allahu Akbar. Okey, baiklah. Okey, dalam jurnal tadilah yang saya kata, saya ada refer jurnal tadi kan. Okey, dalam jurnal tu dia kata burnout tu terbahagi kepada 3 subskala. Yang pertama adalah keletihan emosi kat tadi yang mula-mula tadi tu. Keletihan emosi tu dia kata berada pada tahap sederhana rendah, tak silap saya. Tapi macam tu lah. Ada kan tadi sederhana tinggi, rendah. Okey, keletihan emosi tu sendiri adalah sentiasa rasa gagal dan gelisah dalam kerja. Ada feeling ke tak ada feeling rasa macam ada rasa macam tak best orang kata. Okey, yang kedua adalah depersonalisasi.
Okey, maksud adalah pemikiran ke arah negatif terhadap orang sekeliling. Dia main fikiran pula. Tadi main emosi, letih emosi. Ni main fikiran pula. Okay, sebenarnya adalah pencapaian peribadi. Pencapaian peribadi tadi saya berada dalam keadaan dalam tahap yang rendah je. Iaitu seseorang yang sentiasa mengharapkan balas ke atas pekerjaannya atau pembentukan sikap negatif dalam pemikirannya. Macam-macam maksud you. Okey, burnout ni terhasil daripada stres berterusan di tempat kerja yang tak dapat diuruskan dengan baik. Tak dapat diuruskan dengan baik. Dan dicirikan oleh 3 dimensi utama. Okey, yang pertama adalah perasaan letih serta hilang tenaga. Yang kedua, peningkatan perasaan negatif dan sinis terhadap kerja serta berasa jauh secara mental terhadap kerja yang dilakukan. Boleh katakan saya rasa macam tak ada hati dah nak buat kerja. Dah kita rasa macam negatif je, rasa macam sinis dengan kerja yang kita buat tu. Dah tak ada hati dah. Dekat mental kita lagi kita fikir macam tu. Badan ni rasa nak buat kerja je tapi mental kita dah fikir macam tu. Okey, yang ketiga adalah kurang keupayaan profesional dalam menjalankan pekerjaan. Dah rasa tak sedap nak buat kerja. Dah profesionalisme tu mesti berkurang. Orang kata motivation pun dah turun. Macam mana nak buat kerja dengan baik? Semua benda ganggu. Kepala maksudnya emosi awak semua. Bukan saya. Maksudnya dia kaca daripada pemikiran kita sendiri, emosi kita sendiri. Dan dia berkait dengan tingkah laku. Percaya tak saya cakap semua benda berkaitan. Jangan fikir benda tu sikit-sikit biasa-biasa je, tak ada apa pun. Tapi tadi macam yang dikatakan, benda tu berlaku dalam satu jangka yang masa yang panjang. Bukan sekejap pop dah jadi tak? Lama kumpul dia jadi burnout. Okay, baiklah. 3 faktor yang menyebabkan burnout. Kita tengok dulu apa faktor yang menyebabkan terjadinya burnout ni. Yang pertama adalah beban kerja berlebihan. Kerja terlalu banyak, kurang rehat, serta tiada aktiviti sosial akan menyebabkan fizikal jadi letih dan lesu. Ini menjadi lebih teruk bila seseorang tu tak dapat tidur yang cukup serta kurangnya sokongan daripada rakan kerja, majikan dan keluarga. Bila rasa beban kerja lebih, lepas kerja dah banyak sangat, rehat pun tak, aktiviti sosial tak bersosial pun, dia dah jadi fizikal tu macam letih, lesu. Macam saya rasa cikgu-cikgu kat sini, guru-guru kat sini mesti pernah rasa bila kita ni dah banyak kerja, rehat pun tak rehat sangat. Lepas tu tak ada pula aktiviti sosial, kita tak cakap dengan orang. Mesti rasa macam tak payah pergi jauh lah. Kita tengok diri kita sendirilah kan macam mana. Kalau kita tak cakap dengan orang kan, kita ni rasa kita ada keperluan untuk bersosial dengan orang. Bila kita tak penuhi keperluan kita untuk bersosial dengan orang, tu yang membawa masalah tu. Betul tak? Saya rasa betul. Okey, baiklah. Yang kedua adalah kerja di luar kepakaran, bidang tugas atau minat. Macam tadi saya ada mention kan, tak kerja dalam bidang sendiri. Macam mana tu? Okey, kita tengok. Melakukan sesuatu di luar kepakaran atau secara paksaan tanpa minat yang mendalam. Okey, penerangan dia, individu itu tak dapat mencapai kepuasan dalam bekerja, sentiasa rasa risau tentang mutu kerja dan sentiasa rasa tak cukup bagus dalam nak jalankan tugas tersebut. Ini akan menimbulkan rasa rendah diri lah dan sering buat perbandingan dengan orang lain. Macam kita, contoh saya tak pandai nak masukkan data murid-murid ni. Lepas tu saya tengok kawan kerja saya, pandainya dia buat. Aku ni tak pandai buat, rasa rendah diri lah, ya Allah. Bila kita rasa macam down, macam lepas tu itu yang menyebabkan jadinya kita asyik fikir negatif kan, dalam diri kita asyik fikir negatif. Lepas tu itu yang jadinya macam down dan terus rasa macam boleh sampai pada burnout tu. Inilah faktor yang sebabkan burnout tu. Okey, faktor lagi satu. Faktor yang ketiga adalah maafkan saya, ada 2 je saya yang salah. Minta maaf.
Okay, dua faktor yang sebabkan burnout. Dia banyak faktor tapi saya bagi dua saja. Okay. Sekarang kita pergi pula pada tanda-tanda burnout. Okay, tanda-tanda burnout. Okay, tanda-tanda ni yang ada 3 kategori. Okay, yang pertama adalah gejala fizikal. Datangnya dari fizikal kita. Okay, yang mana rasa keletihan sepanjang masa. Ini merupakan tanda burnout yang paling ketara. Sebab dia nampak, fizikal kita nampak. Dia bukan tersimpan dalam macam emosi apa. Dia nampak terus sebab fizikal kita. Okay, ia melibatkan keletihan secara fizikal dan mental. Bila dah penat otak, penat badan, sekali jalan, penat dua-dua. Ini kerana seluruh tenaga telah disalurkan untuk lakukan pekerjaan tersebut. Betul lah, kita kerah tenaga kita. Kadang-kadang sampai tidur lewat, tak cukup tidur sebab kita buat kerja ke, sebab kita kena capai lah. Macam bos minta kena siapkan dalam masa-masa tertentu. Macam kita pun mungkin lah ada komitmen luar. Komitmen macam dengan keluarga, pasangan, anak-anak pula. Jadi benda tu macam dia dah ganggu kita dah. Kita dah nak kerah tenaga kita, emosi kita lagi, mental kita. Dia jadi macam penat sangat. Okey, lepas tu kesihatan tubuh badan yang terjejas, dia akan nampak lah jatuh sakit, sakit kepala, sakit belakang, sakit otot. Dan percaya atau tak, dia akan ganggu juga sistem penghadaman kita. Bukan kat atas je, sampai bawah dia bagi sakit. Bila badan kita sakit, itu tandanya badan kita nak rehat. Badan kita rasa macam, nak kena stop ni, aku dah banyak buat kerja ni. Badan kita dah bagi signal ni, tapi antara kita sedar atau tak dan kita nak ambil peduli atau tak rasa tu. Okay, dan lagi dia kata gejala fizikal tu termasuklah susah nak tidur. Okay, mungkin jugalah bila dah susah nak tidur tu, tambah pula dengan faktor kita main dengan gadget kan, main dengan PC, laptop, dengan telefon, nampak skrin, susah lah nak tidur. Sebab tu lah, macam ada juga yang kata kan, bila kita nak tidur tu, kita jangan tengok skrin. Kan, ada dengar kan? Jangan nak tengok skrin. Itu nanti akan sebabkan kita jadi susah nak tidur. Bukan tu juga saya dengar, nanti macam rabun dia. Mungkin lah, tak tahu. Tapi kita kena pandai jagalah. Okay, seterusnya pada gejala emosi. Okay, bila dah fizikal tadi dah nampak, fizikal mental dah nampak, kita nak masuk pula pada emosi kita. Dia bukannya sekadar ganggu fizikal je, bukan mental je. Emosi pun sekali. Apa dia? Kata mudah marah dan sensitif berbanding biasa. Yelah, orang kata bila dah stres ni je nak marah je. Ni kening ni apa, dahi dia kalau kerut je, kerut saja orang kata. Yelah sebab stres kan, so dia jadi mudah marah lah, sikit nak marah. Sensitif, sikit-sikit benda nak marah, lepas tu nangis pula, macam-macam emosi. Okay, lepas tu suka nak kawal perasaan. Macam yang saya kata tadi lah, dah mudah marah, sensitif, dan dia susah lah nak kawal perasaan tu. Okay, lepas tu jadi mudah menangis, rasa tak dihargai, kerap mengeluh. Nampak tak berkaitan semua tu. Dah susah nak kawal perasaan, marah, sensitif, nangis, mengeluh. Allah, penatnya. Dengar pun cakap dah penatnya. Tapi betul tak benda ni jadi? Betul kan? Kalau kita tak pandai kawal memang menyusahkan diri sendiri. Sayang diri kita, tolonglah. Janganlah tekanan-tekanan ni. Tak jauh lah. Okay, saya sambung lagi. Okay. Merasakan bahawa kerja yang kita lakukan ni tak penting. Dah rasa yakin. Dah hilang rasa yakin tentang masa depan kerjaya. Siapa rasa macam tu? Siapa rasa macam dah tak minat nak kerja? Dah tak penting dah kerja tu. Yelah bila kita dah penat emosi kan. Faham lah bila penat emosi ni, kalau semua benda tak nak buat. Dah tak ada, orang kata apa motivation tu macam dah tak ada dah. Okay, lagi hilang semangat atau motivasi diri. Macam saya kata, baru je saya cakap tadi, motivasi diri tu tak ada. Semangat pun dah hilang, terbang melayang ke mana pun saya tak tahulah. Okay, ini menyebabkan individu tersebut tak ada kekuatan atau dorongan nak buat kerja. Emosi terganggu, sensitif, nak kawal perasaan susah.
semangat tak ada, motivasi tak ada. Dah sampai pada tahap dah tak ada dorongan, dah tak ada rasa kekuatan nak bekerja. Kesian dengarnya. Takut dengarnya. Ni tak jauh lah burnout ni. Okay. Ada juga yang alami rasa sukar nak bangun pagi sebab tak ada semangat nak ke tempat kerja. Mungkin lah kalau bunyi alarm dekat telefon tu, tutup dulu. Malas lah nak pergi kerja. Tapi aku kena kerja. Tutup lagi, tunggu lagi alarm, tunggu. Nak bangun tu pun susah dah sebab malas sangat nak pergi kerja. Kata tak ada fun nak pergi kerja. Kepuasan kerja tu pun rasa macam tak ada sebab dah sampai tahap burnout tu. Sebab tu sampai rasa macam tu. Okey, lagi dia kata gemar mengasingkan diri. Dah saja tak nak gaul dengan orang pula dah. Bila dah mengasingkan diri mungkin sebab rasa tertekan kot. Jadi nak bersosial dengan orang tu pun rasa macam malas. Jadi lebih baik seorang-seorang. Seorang lagi best lah. Mungkin dia fikir macam tu. Tapi janganlah macam tu. Kita kena bersosial juga dengan orang lain. Kita kena dapatkan juga kita punya energi daripada orang lain. Betul tak apa saya cakap? Betul. Okay. Yang ketiga adalah tanda burnout ketiga adalah datang dari personality kita sendiri. Individu yang cenderung nak dapat tekanan serta burnout ni, individu yang macam mana? Pertama adalah individu yang terlalu pentingkan kesempurnaan dalam semua tugas. Dia nak perfect je, nak perfectionist. Sonok lah jadi perfectionist. Semua teratur je. Tapi bila perfectionist sangat ni dah bagi pula konsekuensi lain. Ada pula cenderung, kata lebih cenderung daripada orang lain yang kurang perfectionist tu nak dapatkan tekanan atau burnout. Macam tu pula. Kita dah rasa dah perfectionist tu bagus kan. Yang kedua, individu yang meletakkan target serta pencapaian tinggi. Yelah, saya faham lah semua orang nak capai. Kalau boleh nak capai tu paling tinggi. Sebab kita rasa nak impress diri kita sendiri. Saya faham nak impress diri kita, nak impress ketua kita. Semua kita nak impress. Tapi bila kita terlalu nak letakkan target dan pencapaian tinggi tu, akhirnya nanti boleh jadi makan diri kita. Bila kita asyik nak macam tadi, nak perfect, aku nak target tinggi-tinggi, sudahnya makan diri. Sebenarnya it's okay not to be perfect. It's okay. Semua orang tak sempurna. Tak ada siapa yang sempurna. Bila kita buat salah, kita terima kita buat salah. So lain kali kita boleh jadi lebih baik untuk akan datang. Tak semestinya kalau kita buat salah tu kita dah salah sangat tu. Tak boleh fikir macam tu. Lagi adalah individu yang suka beri kepercayaan kepada orang lain dan lebih gemar lakukan tugasan secara sendirian. Saya ada satu kisah ni. Saya baru je dapat lah dengar kisah ni daripada klien. Bukan klien lah, orang terdekat dengan saya. Bukan klien saya lah. Jadi saya rasa saya boleh kongsikan lah sebab you guys pun tak kenal kan. Jadi apa yang dikongsikan adalah bila sama-sama bekerja pada tahap yang contohlah seorang engineer yang sama-sama engineer, tapi kerja tak nak share dengan orang, tak nak share dengan engineer-engineer yang lain. Jadi bila perkara tu jadi kan, benda tu dah menimbulkan rasa tak sedap lah masa kerja. Jadi apa yang jadi adalah bila kerja tak nak share. Lepas tu bila masing-masing sama-sama tugas tapi tak tahu kerja apa yang dah dibuat, yang nak dibuat tu, jadi macam satu masalah. Mungkin dia rasa tak percaya dekat orang pun. Macam aku boleh buat seseorang ni, aku tak suka nak share kan. Biar aku buat kerja ni seseorang. Tapi akhirnya apa yang jadi? Apa yang dikongsi adalah berlakunya tak puas hati, bergaduh. Ini real issue tau apa yang saya cakap ni. Janganlah boleh saya katakan janganlah buat kerja tu seseorang. Kalau kita rasa boleh share, kita share lah. Minta pandangan orang. Macam lain orang lain idea, lain orang ada pendapat dia. Kalau kita rasa pendapat orang, idea orang tu tak bagus, tak apa, tapi kita dengar dulu. Tapi janganlah buat kerja seorang-seorang. Lagi satu, individu yang sentiasa berfikiran pesimis. Pesimis adalah sikap atau pandangan mudah putus harapan. Dia cenderung nak tengok keburukan sesuatu, selalu cepat sangat nak rasa kecewa dan hilang kepercayaan satu terhadap diri dan orang lain. Macam tu.
Maksudnya tadi daripada personality kita sendiri boleh dapat burnout tu. Cenderung untuk dapatkan burnout tu sendiri. Macam saya cakap tadi, apa yang pertama? Pentingkan kesempurnaan. Selalu letak target atau pencapaian yang tinggi. Lepas tu uh, susah nak beri kepercayaan kepada orang lain. Suka buat kerja sendiri-sendiri. Dan satu lagi tu, bersikap pesimis. Kalau awak-awak semua, tuan-tuan perempuan semua ada personality macam ni, saya tahu bukan satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang esok dah boleh berubah, boleh. Bukan. Ialah satu proses. Tapi saya minta, cubalah berubah. Untuk apa? Bukan saya cakap untuk tak nak dapat burn out je, tapi untuk macam-macam perkara. Hidup akan jadi lebih indah bila kita ni jadi lebih fleksibel. Jangan terlalu rigid dengan diri sendiri. Macam tu. Itu maksud saya. Benda ni semua perlukan proses. Jadi kalau rasa macam personality, aku ada lah personality yang Cik Azwan ni sebut tadi ni, aku ada lah. Mungkin lepas ni aku boleh cuba nak jadi lebih baik. Macam tu. Mana tahu? Semoga kita ni selalu jadi orang yang selalu nak berubah jadi lebih baik. Orang kata semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi kalau semalam kita macam perangai hodoh-hodoh, hari ni kita jadi lebih baik. Hodoh sikit. Esok kurangkan lagi perangai hodoh tu. Esok mana tahu sampai hujung tu perangai kita dah baik dah. Sikit-sikit. Semua tu adalah proses. Okey. Lagi. Bila dah datang daripada tanda burnout daripada fizikal, emosi, personality, last kali tingkah laku tu. Apa kesan dia? Boleh saya katakan dah datang daripada fizikal kita, dah datang daripada emosi, mental kita, personality kita, semua dah cukup ni. Apa yang dikeluarkan pula oleh tingkah laku kita? Nak tahu kan? Okey. Turunlah prestasi kerja tu. Macam tadi kita hilang fokus, motivation tak ada, semua tak ada. Prestasi kerja kita turun. Tak naklah macam tu. Okey, lagi masalah konflik dengan rakan sekerja. Macam contoh tadi ada personality yang susah nak percaya orang kan, susah nak percaya orang, nak buat kerja seorang-seorang. Nanti dah jadi konflik dengan rakan sekerja. Macam contoh yang saya cakap tadi lah. Sampai datangnya konflik dengan rakan sekerja. Tak seronok lah macam tu. Kita kerja pun nak fun-fun. Takkan kita kerja nak konflik-konflik. Saya. Kita kerja tu nak kerja tempat best. Persekitaran kita best. Kawan-kawan kerja kita best. Tapi bila kita dah datang ni benda tadi, dah berfizikal, mental, emosi, akhir tingkah laku tu kita dah siap ada konflik dengan rakan sekerja. Okay, ada lagi saya rasa macam teruk sangat dah ni. Kita dah abaikan bajakan diri kita. Dah mula merokok. Orang yang tak pernah merokok pula tiba-tiba. Yang tak pernah minum alkohol pergi minum alkohol. Lepas tu ambil banyak. Lepas tu banyak ambil makanan ringan. Lepas tu waktu makan tak teratur. Nampak tak? Behavior kita tu menyebabkan benda tu jadi lagi worse. Lagi worse jadinya. Kesan yang sangat buruk bila kita mula merokok, kita mula ambil alkohol, kita dah mula ambil kat waktu tidur, waktu makan kita, semua tu macam kesian badan kita. Dan seterusnya, dah jadi benda macam tu, kita dah undurkan diri dari ambil tanggungjawab kita. Kita kerja, kita ada tanggungjawab kita. Bila dah jadi burn out semua tu, nanti kita lari pula dari tanggungjawab. Tak nak lah kerja, tak nak. Tak boleh lah macam tu. Kita kerja, tanggungjawab kita kena kerja elok. Apa yang kita kerja ni, nanti kat akhirat sana Tuhan persoalkan. Kenapa awak tak buat kerja tu? Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Gaji dapat. Tapi kerja, lari dari tanggungjawab. Macam mana tu nak jawab kat sana? Okay, lepas tu dah tangguh tugas yang diberikan. Nampak tak? Boleh saya cakap, gejala tingkah laku ni macam diibaratkan sebagai consequence bila kita mengabaikan diri kita. Kita biarkan diri kita burn out. Nampak kesan ni macam mana? Okay. Baiklah.
Dah banyak saya sebut tadi tu. Kita dah nampak apa maksud burnout, apa maksud tekanan kerja, puncanya datang dari mana. Lepas tu daripada gejala-gejala semua kita dah sebut dah tadi. Sampai tanda-tanda tu kita kena ambil tahu. Okey. Jadi, sekarang saya nak kongsikanlah sedikit sebanyak ilmu saya. Apa cadangan yang saya boleh bagi untuk kita elakkan burnout tu. Kalau boleh elakkan lah. Kadang-kadang kita dah rasa burnout tapi kita tak nak share dengan orang. Yelah, sebab personality semua orang tu tak sama. Ada orang suka share, ada orang suka pendam. Okay, saya kongsikan cadangan rawatan ni. Mana tahu cikgu-cikgu semua, guru-guru semua, tuan-tuan, perempuan boleh ikut. Okay, yang pertama, jemput-jemputlah. Datang ke bilik kaunseling, hadiri sesi kaunseling individu dan kelompok. Seronok tak sebenarnya bila kita lah buat sesi kaunseling. Saya tak tipu. Saya belajar kaunseling, saya dah lalui banyak kaunseling individu, kaunseling kelompok. Best sangat. Saya boleh kongsikan saya sangat suka dengan kaunseling kelompok. Sebab bila kaunseling kelompok ni, saya dapat jumpa ramai orang. Kadang orang saya tak kenal lah, tapi saya dapat tahu banyak benda saya dapat tahu. Dan satu perkara yang saya rasa macam betul lah, tak apa. Semua orang ada masalah. Semua orang ada masalah. Jangan fikir kita seorang je ada masalah. Tapi bila kita share masalah tu, kita tahu orang ni punya masalah tak adalah seteruk aku. Ataupun orang ni punya masalah, aku ni kurang sikit masalah, tapi kenapa aku macam ni. Kita boleh rasa macam tu. Tapi bukannya sesi kaunseling kita nak cerita masalah saja. Macam-macam kita boleh share. Jadi jemput-jemputlah ke bilik kaunseling dan kita jalankan sesi. Ada juga stigma orang cakap kan, asal pergi bilik kaunseling ni masalah. Tak macam tu. Bukannya bila kita ada isu je kita pergi bilik kaunseling. Apa-apa sahaja. You nak tahu tentang personality, kita buat borang soal selidik, instrumen, macam-macam kita boleh buat macam-macam kat situ. Okay, kita cadangan rawatan pertama daripada saya adalah hadiri sesi kaunseling individu dan kelompok. Okay, seterusnya datangnya dari diri kita sendiri. Apa tu? Macam saya dikongsikan tadi pasal personality kan. Okay, jadi pasal personality ni, kau boleh cuba kawal diri. Percaya diri tu boleh kawal situasi. I can do this. Tapi janganlah I can do this ni buat pumpang buat kerja. Janganlah macam tu. Tapi kena pandai je kawal masa tu. Kawal diri, kawal masa supaya you boleh dapatkan kerja yang lebih berkualiti. Tak naklah sampai burnout tu, kesian diri. Okay, lepas tu komitmen. Tahu tujuan sebenar. Tahu kita datang sekolah ni nak jadi cikgu. Kita tahu. Tahu apa tujuan kita, betulkan balik niat kita nak jadi cikgu ni. Okay. Lagi, dalam personality ni tengok cabaran. Lihat perubahan yang kita lakukan ni adalah sebagai satu peluang untuk kita berkembang. Okay. Peluang tu nak jadikan diri kita jadi lebih baik. Saya rasa semua orang dalam bilik ni, semua orang nak jadi lebih baik. Mestikan saya sendiri pun hari-hari saya rasa nak jadi lebih baik. Lihat perubahan yang kita buat tu sebagai peluang untuk kita berkembang. Janganlah anggap bila aku berubah ni aku jadi lain. Tak. Kita fikir kita nak jadi lebih baik. Ni dah satu peluang, aku grab peluang tu, changes tu untuk aku jadi lebih baik. Nak macam tu. Okay, ingat. Semua ni datang dari dalam diri kita sendiri. Okay, yang ketiga adalah datang dari social support kita. Social support kita ni datang daripada mana? Yang pertama tu emosi kita sendiri. Kita cubalah kawal emosi kita. Social support kita, social maksudnya orang sekeliling kita. Berempati, caring each other. Okay, janganlah seorang tu dah kata janganlah sampai seorang-seorang. Saya
ada juga kawan nak bersosial. Okey. Yang kedua adalah support yang datang daripada duit dan makanan. Orang kata duit ni tak boleh bagi kebahagiaan ni. Tapi saya rasa lah, kalau ada duit ni dapat makanan tu, bahagia dah. Lelaki perempuan kan, kalau dapat makanan tu, sedap dah. Tu rasa macam happy. Mood tu terus macam berubah jadi lebih baik. Betul tak? Datangnya support daripada duit dan makanan. Yang ketiga adalah daripada social support. Datangnya daripada nasihat. Nasihat daripada siapa-siapa orang sekeliling. Kalau mak ayah ada lagi, jumpa mak ayah minta nasihat, luahkan rasa. Okay, mesti mak ayah awak faham. Orang kata parent ni dia tahu bila anak dia sedih ke stres ke. Kadang-kadang kita sebagai anak jumpa parent tu untuk kita rasa lega bila kita tengok orang yang kita sayang. Betul tak? Okay, kalau itu parent, macam ada pasangan rasa stres, balik rumah jumpa pasangan, cerita, kongsi cerita. Kita nakkan social support tu. Kadang orang kata ceritakan apa isu kita, tak adalah selesaikan masalah, tapi at least dia membuatkan kita rasa lega. Datangnya daripada mana? Dari social support kita. Okay, dan lagi satu adalah companion support. Datang daripada orang sekeliling yang meluangkan masa. Bawa-bawa lah pergi piknik ke, pergi buat aktiviti hiking ke. You can luangkan masa untuk diri you sendiri. Di samping you boleh buat memories dengan orang, you luangkan masa, dia akan menjadikan diri you jadi lebih baik. Percayalah, cuba buat. Jangan nak rasa macam stres je, tapi tak buat apa dengan stres. Aku stres. Tapi tak buat apa dengan stres tu. Jadi macam mana nak buat? Kan? Betul tak? Stres saja, sebut saja stres kat mulut, tapi tak buat apa pun dengan stres tu. Cuba-cubalah luangkan masa. Macam saya cakap tadi, macam-macam dia boleh buat. Pergi jumpa parent, balik kampung. Dah lama tak balik kampung, pergi balik kampung apa semua. Okay. Bila kita buat apa benda yang saya cakap tadi tu, dari segi emosi, support, tangible support, information, companion ni, dia boleh buat apa? Boleh kurangkan stres kita. Boleh kurangkan stres, bagi manfaat dari aspek kesihatan, lindungi diri dari perkara-perkara negatif. Betul tak apa yang saya kongsikan tadi dengan contoh yang saya bagi? Bila kita mula buat perkara-perkara yang seronok, contoh paling mudah lah pergi cari makanan favourite you. Dia rasa macam boleh releasekan stres you, boleh reducekan stres you, boleh jadi lebih baik. Betul tak? Kalau rasa macam stres lah dengar ceramah saya hari ni kan, jangan pergilah makan. Cari makanan sedap-sedap, pergi makan lah. Jangan stres-stres. Yelah, talk saya yang saya bagi hari ni kena masukkan semua dalam otak kan. Memanglah. Ataupun ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak dengar pun. Tapi ada benefitnya bila kita memanfaatkan social support kita. Okay, lagi seterusnya, balik pada diri kita juga. Pergilah exercise. Exercise. Kenapa exercise ni macam boleh bantu? Exercise ni dia bagi kelebihan pada kesihatan. Boleh kurangkan risiko penyakit, boleh panjangkan umur, boleh kurangkan stres, anxiety, depression. Yang best dia, tingkatkan proses kognitif otak dan boleh tingkatkan keyakinan diri. Exercise kan perlu. Seronok sebenarnya. Pergi hiking ke, pergi kayu basikal dengan kawan kan, rajin juga. Saya tengok kat jalan raya tu orang naik basikal kan. Memanglah bahaya, tapi janganlah. Orang kata bersaing dulu tu janganlah macam tu. Buat exercise okey, tapi tu orang jaga juga keselamatan diri. Sekarang datang pula stres lain bila tak jaga keselamatan diri. Kan dah susah tu, bertambah-tambah stres. Ingat tu, exercise lah sikit, keluarkan peluh sikit. Jangan tengok je. Macam saya cakap tadi lah, stres. Aku stres lah, tapi tak buat apa-apa. Kalau tak nak buat exercise tu, pergilah at least buat aktiviti fizikal. Pergi tanam pokok. Tanam pokok. Kalau orang kata tangan panas lah, tak boleh lah tangan panas tu nak tanam pokok. Sekarang mati pokok. Pergilah tengok ikan-ikan. Jalan-jalan kaki pergi tengok ikan. Pergi taman ke. Pergilah. Janganlah nak duduk saja tempat tu. Okay, lagi yang terakhir.
Dah datang, saya dah bagi cadangan rawatan tu daripada bagi bilik kaunseling, dapatkan support daripada orang sekeliling. Tapi jangan lupalah kepimpinan dekat atas ni, kepekaan organisasi tu sendiri. Tolonglah Cakna, tolonglah Peka. Pihak atasan ni kalau boleh tolonglah Peka jugalah dengan kebajikan guru-guru ni. Kalau boleh pergilah buat bengkel ke, luangkan masa tu buat bengkel untuk guru-guru ni. Dibuat latihan dalam pekerja apa? LDP. Benda-benda macam tu, pergi buat satu tempat yang best-best yang boleh sambil guru tu buat LAP, LDP. Saya tak ingat, maafkan saya. Boleh juga diriliskan stres bila pergi tempat-tempat yang best. Okay. Lepas tu lagi, Peka dan ambil tindakan sewajarnya nak elakkan isu kesihatan mental berterusan di tempat kerja. Tolonglah Peka. Kalau rasa nampak macam beban kerja tu banyak sangat, reduce sikit. Bagilah masa lebih panjang. Bagi flexibility. Sebab kita sendiri faham, kita juga pekerja. Kalau kita rasa macam terlalu stres pun susah juga kan. Lagi lagi adalah persekitaran kerja yang kondusif. Tapi saya percaya je dekat sekolah, tempat guru-guru ni memang kondusif. Bilik pendidikan jasmani tu pun mesti rasa macam seronok je. Nampak bola rasa nak main. Nampak bola, nampak kayu hoki, nampak bola jaring, bola sepak, semua rasa macam kondusif je saya rasa tempat ni. Okay, jadi tapi kalau boleh bagikan lebih rasa macam lagi fun, lagi seronok guru-guru nak datang kerja, nak buat tugas dengan lebih baik. Okay. Okay, dah banyak-banyak saya cakap tadi. Saya dah kongsikan pasal artikel, pasal jurnal, saya dah kongsikan pasal apa maksud burnout, apa maksud tekanan kerja, gejala, faktor dan cadangan rawatan. Apa yang saya kongsikan pada hari ini, saya harapkan guru-guru semua dapat manfaat dan boleh applykan apa yang saya kongsikan pada hari ini. Ingat untuk apa? Untuk kita jadi lebih baik. Ingat, lihat perubahan sebagai peluang untuk kita berubah. Okay, jadi saya punya sesi pada hari ini, saya punya slide dah habis, tapi ada lagi satu slide yang mana saya nak cakap kesimpulannya. Tekanan dan burnout ni kita tak boleh nak pandang remeh. Siapa-siapa pun tak boleh pandang remeh. Pihak pentadbir sekolah tak boleh pandang remeh. Masyarakat tu macam parent tu. Siapa-siapa lah, janganlah pandang remeh. Jangan anggap, alah itu je pun, kerja tu je pun, takkan itu pun tak boleh. Janganlah macam tu. Kita tak buat kerja dia, kita tak tahu macam mana. Okay, jangan pandang remeh. Ubat boleh ganggu kesihatan mental, fizikal, bukan sahaja pada guru, tapi pada masyarakat sekeliling. Diganggu semua orang. Okay. Kalau kita buat macam kita tak bendung, melantak lah, itu sikit je. Dia akan bagi kesan. Macam saya cakap tadi, macam mana kesannya pada fizikal, mental, emosi, tingkah laku. Nampak tak? Kesan ni bukan kesan yang simple-simple. Kesan dia tak sampai makan diri kita kan. Okay. Walaupun, saya berbalik semula pada artikel. Walaupun tekanan kerja guru tu rendah, tapi ini tak bermaksud guru tak alami tekanan kerja dalam mendidik pelajar. Kita tahulah budak-budak zaman sekarang ni macam mana. Biuknya. Biuk tu bahasa Perak, maafkan saya. Maksud saya, yang dengar kata, yang tak dengar kata, Masya Allah, menyirap rasanya. Orang kata sangat mencabarlah bila kita nak didik pelajar ni. Okay, selain itu, terdapat hubungan yang signifikan antara tekanan kerja dengan tahap burnout bagi skala keletihan emosi dengan depersonalisasi guru pendidikan jasmani. Ada kaitannya. Tekanan kerja tu yang membuatkan burnout. Memang ada kaitan. Memang ada hubungan yang signifikan. Ada kaitan sangat. Jadi kena jagalah. Okay. Bagi mengelakkan burnout berlaku,
aku, guru kena cari jalan. Cepat dah tahu aku nak ber... Aku dah rasa dah tanda-tanda pun ni. Cepat-cepat cari cara nak kawal tekanan kerja tu. Okay. Kena fikir positif. Kena selalu berfikir positif. Yelah, nak hadapi cabaran dalam didik pelajar ni memang saya rasa memang confirm lah guru tu tekan. Lagi bila student tu kerja sekolah tak siap, suruh buat kerja tak nak. Kerja nak main je, nak main telefon je. Dia macam buat mak pula, main telefon je kerja kamu. Tak. Bukan. Maksudnya cabaran nak didik pelajar tu, kerana pelajar masa kini memang berat. Jadi selalu kena fikir positif. Bila rasa macam tak boleh nak kawal kerja tu, cepat-cepat cari, cepat-cepat atasi. Okay. Pihak sekolah pun kenalah sokong juga. Dorong guru tu buat kerja dia dengan baik supaya apa? Tak naklah pencen awal. Kalau boleh pencen tu biarlah umur pencen. Okay. Yelah kau dah penat sangat, saya faham lah. Orang rasa macam dah tak ada hati dah nak kerja. Boleh sampai juga pada tahap berhenti kerja. Tapi janganlah macam tu. Kalau boleh elakkan. Pihak sekolah, organisasi ni tolonglah. Peka juga. So saya kata bukannya peka ni bukanlah peka pada diri sendiri saja, tapi datang daripada masyarakat sekeliling, organisasi sekeliling. Okay. Okey lagi, profesi perguruan merupakan pekerjaan yang terpenting dan mulia. Okey, betul kan? Mulia kan kerja ni? Pahala besar sangat jadi cikgu ni. Lagi kalau kita sabar, kita buat kerja kita dengan baik. Besar pahala. Mulia sangat kerja cikgu-cikgu semua. Okey, maka pihak kementerian, sekolah, guru sendiri kena tingkatkan lagi kualiti kerja sebagai pendidik. Okey, tingkatkan lagi kualiti kerja kita. Tapi jangan secara paksa. Nanti paksa-paksa pun susah juga. Jadi, cuba jadi lebih baik. Okey. Okay, sekarang betul-betul. Slide saya dah habis dah. Betul-betul. Tadi saya tertinggal lah slide tu sebenarnya. Saya dah lupa. Okey. Yang paling penting saya nak ucapkan terima kasih lah atas kehadiran diri. Saya tak tahu lah kalau jasad je kat sini tapi tak nak dengar apa yang saya cakap bebel dah berapa minit, saya pun tak tahu berapa minit ni. Jangan, at least ambil lah sesuatu. Janganlah saya harap sangat dapat lah sesuatu, even sikit sangat pun dapat. Okay, elakkanlah burn out tu. Kita dah tahu cara, kita cubalah jadikan diri kita lebih baik. Ingat tu, jadikan kita punya diri tu lebih baik hari-hari. Okey, sampai di sini saja sesi tele sokongan psikologi saya. Terima kasih atas kehadiran kalian, cikgu-cikgu, tuan-tuan, puan-puan pada hari ini. Saya harap semua kerja-kerja cikgu-cikgu ni jadi lebih baik. Lancar je, tak ada nak burn out ke apa semua, tak ada. Saya harap tak ada lah. Okay, baiklah. Segala yang baik tu datang daripada Allah dan segala yang buruk tu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Jadi terima kasih atas kehadiran, kesudian nak dengar. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum.